أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang apabila tayamum bagi membaca khutbah maka tiada dibacanya, maka adakah harus ia bahawa ia sembahyang Jumaat dengan dia atau tiada? Qala musannif rahimahullah ta'ala, muka surah 43. Itu lapai baris daripada bawah. Kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya akan radhiyallahu an daripada seorang, yakni tentang seorang apabila tayamum bagi membaca khutbah. Dia niat tayamum dia tu bagi ataupun kerana nak baca khutbah, maka tiada dibacanya, dia tak baca khutbah. Asalinya dia tayamum tu kerana nak baca khutbah. Tu. Tapi tak baca tu banyaklah misalnya kalau kita buat surah masalahnya, misalnya Tok Imam kata dia nak latih misalnya moga ni budak awal ni dia mengaji pondok 5 tahun dah, nak latih baca khutbah tu. Bawa molek sahabat aing tak jadi pula tak jadi, tak ada orang lain pula mari misalnya tu. Jadi asal dia cadangnya dia tu dia ambil tayamum tu ialah kerana nak baca khutbah. Maka tak dibacanya khutbah. Maka adakah harus ia bahawa ia sembahyang Jumaat dengan dia dengan tayamum saat ni atau tiada? Kalau begitu dah dia tak guna dah untuk baca khutbah, dia nak gunalah untuk sembahyang Jumaat tu. Jadi boleh ke tak? Maka dijawabnya radhiyallahu an, hasil yang mu'tamaknya tiada harus dihimpunkan antara khutbah dengan semaya Jumaat satu tayamum. Tu begitu dulu tu. Jadi sini makna mafhum dianya ialah maknanya seorang itu makna dia baca khutbah dengan satu tayamum, lepas tu dia tu nak semaya Jumaat pula tu tak boleh. Tapi apa yang ditanya di sini saat ni soalan yang ditanya saat ni, dia tak jadi baca khutbah, dia tak ada guna lagi lah untuk baca khutbah tayamum tu. Tu. Dia biar kita nampak begini jadi macam kita sarung tangan, kita kata sarung tangan hok pakai buah okey Jadi dia boleh untuk pakai untuk satu kegunaan saja misalnya.
Jadi dia guna dah satu kali jadi nak buat kerja lain dia kena pecah dah, kena buat nak cocok lain kena guna jarum lain dah. Misalnya begitu. Ni cocoknya dia guna jarum lain dah. Gitu. Soalan lagu tu nampak benda bertokar begitu. Ni masuk tayamum tu sudah dengan macam kita tajdid wuduk lah. Tajdid wuduk tu telah digunakan untuk sembahyang maghrib. Lepas tu tak ada batal lagi air semayanya masuk waktu isyak nak semaya isyak pula mana sunat kita tajdid ambil air semaya semula bukan mengangkat hadas. Tu biar nampak kau guna tu bila kita dah guna dah tu dia jadi macam seolah-olah jadi apa nama luak sikit misalnya seolah lagu tu lah. Dia tidaklah gambar maknanya lagu tu sungguh maknanya nak ayat kata kita dah guna dah dia. Jadi sekarang ni ayatnya dia tayamum tu dia tak ada guna lagi untuk baca khutbah sebab dia tak jadi baca khutbah. Sebab apa tak jadi baca khutbah tak tahulah. Tanya lah Tok Imam tu kerana tak wi pula dia baca janji kata nak baca dia duk minta Tok Imam wi lah kita sekali terah nak baca khutbah kita nak terah lagu mana kita duk berlatih pondok tu jadi dah tak ada dah rasa kenali kau berapa nak terah orang panggil reality ni depan orang kapun lagu mana Tok Imam kata tak apa tiba-tiba orang panggil pada harian dia tu nak tak doa misalnya dia pun ambil lah tayamum tujuan dia nya baca khutbah. Tiba-tiba tak jadi tak tahulah bapaknya tu. Jadi pada dasarnya ni dia rayak dulu ni pada dasarnya maknanya tak harus membaca makna dihimpunkan makna khutbah baca khutbah dengan tayamum tu tak boleh dengan jemaah tu. Jadi dia kata yang muktamad kalau yang muktamadnya tiada harus dihimpunkan antara khutbah dengan sembahyang jemaah satu tayamum tak dapat tiada daripada dua tayamum tu. Lepas tu dia tak ada jawab lagi rupa soalan tu dan bahawasanya jika ia tayamum bagi Jumaat misalnya ia tayamum bagi Jumaat maka harus baginya membaca khutbah dengan dia. Jadi dia tayamum tu tujuan nak sembahyang Jumaat. Lepas tu orang suruh ni terbalik masa ni. Orang suruh baca khutbah. Tak apa. Tu makna dia panggil dia turun daripada pakat tinggi kepada hak bawah tu tak apa Dia tayamum tu sebenarnya untuk sembahyang Jumaat. Dia tak ada niat pun nak baca khutbah pun. Tok Imamnya suruh dia sudah kerja kata. Tak apa ni baca ni ada dah surat ni. Teks ni ada dah. Baca je. Jadi dia pun bacalah khutbah. Kemudian ia tayamum bagi Jumaatnya yang lain nak sembahyang Jumaat tu dia kena tayamum pula lah. Tu. Jadi tak apalah maknanya dia guna benda dia tidak jangka nak guna kata Jumaat jadi dia guna dia guna dah lepas tu tayamum pula nak sembahyang ning dia bercedanya ambil tayamum nak baca khutbah dulu. Sudah baca khutbah tu dia tayamum pula nak sembahyang Jumaat ni tak jadi baca khutbah. Tak jadi baca khutbah boleh ke dak hak tu dia pakai nak guna untuk nak sembahyang. Sembahyang Jumaat atau tayamum bagi khutbah Jumaat. Ataupun dia tayamum bagi khutbah Jumaat maka membaca khutbah yang lain bukan khutbah Jumaat. Khutbah yang lain tu khutbah apa dia? Tak kira lah khutbah gerhana matahari misalnya. Yakni bagi khutbah banyak maka membaca khutbah yang lain yakni bukan khutbah yang lain bukan sifat kepada khutbah membaca khutbah oleh yang lain oleh orang lain yakni orang lain maksudnya bukan dia baca khutbahnya tu bukan khutbah yang lain mana sifat kepada khutbah tidak pahang ibarat zahir ibarat tu khutbah yang lain tu sifat kepada khutbah tapi sebenarnya bila kita perhati belakang tu dia tu maf'ul kepada khutbah. Membaca khutbah tu jadi fa'il oleh orang yang lain, yakni orang lain baca khutbah. Dia begitu semangat dah tayamum nak baca khutbah Jumaat berbesar hatinya dia. Tok Imam suruh dia baca khutbah tiba-tiba orang lain baca khutbah. Malu kok mana pula poya-poya buat malu maka disembahyang Jumaat dengan dia dengan tayamum saat ni kerana bahawasanya maknanya boleh tu soalan tadinya atas tadinya
Maka di semaya Jumaat dengan tayamum saat ni. Dia tayamum, dia nak baca khutbah. Jadi kalau dia baca khutbah bila nak semaya Jumaat, tak kira lah dia jadi tok imam kau jadi makmum kau ni. Dia kena tayamum semula. Sebab tak boleh himpun khutbah Jumaat tu dengan semaya Jumaat. Satu tayamum tak boleh. Tu. Jadi soalnya sekarang kalau dia tu maknanya tak hok mula-mula dia sebut mana dia tayamum nak semaya Jumaat. Kerana nak semaya Jumaat, tiba-tiba orang suruh tolak dia jadi baca khutbah. Boleh. Tu boleh. Lepas tu nak semaya Jumaat tu dia kena tayamum pula lah. Sekarang soalan di atasnya ialah dia tayamum tu kerana nak baca khutbah. Tiba-tiba tak jadi baca khutbah. Sebab apa pula? Orang lain dia baca. Orang lain mana? Tak tahulah siapa dia kan Tahu dah kita nak baca ni akhir nak sabotah nya naik dulu lagi. Tak okey tok email tu kata turun. Pakai lock ke dia lah Moga dia bukan gila tu. Jadi maknanya dia boleh semaya Jumaat, dia kata maka di semaya Jumaat dengan dia kerana bahawasanya dan jikalau ada fardu kifayah sekalipun. Maknanya apa nama saat ni tu khutbah tu ialah fardu kifayah itu hukum dia fardu kifayah bukan fardu ain dak. Bukan kata semua orang hok pergi sembahyang Jumaat tu wajib baca khutbah belaka, tidak. Fardu kifayah. Seorang padalah. Tu. Walaupun hukum dia fardu kifayah, jadi kalau fardu kifayah, dia kira apa dia? Kurang daripada fardu ain. Dia kurang fardu ain daripada fardu ain. Dia terik fardu ain lagi. Mana tinggi fardu ain berbanding dengan fardu kifayah. Dia sudut orang panggil ke fardu tu sebab dia tu kena buat. Ni dak orang lain buat agak lepas. Tu makna situ tempat ya. Jadi kurang sikit daripada fardu ain. Jadi kalau kita kira, kalau kita tayamum tu tujuan nak buat satu benda hok rendah, lepas tu nak pergi buat benda hok lebih tinggi pada dia, tak boleh. Tu. Sebab tadi dia ambil air semaya untuk semaya Jumaat. Lepas tu orang suruh baca khutbah. Tak apa. Sebab dia turun. Apa ni? Dia ambil air semaya untuk baca khutbah. Tiba-tiba tak jadi baca khutbahnya, baca khutbah kok orang lain. Boleh dia semaya Jumaat dengan tayamum itu. Tidakkah itu orang panggil dia tayamum tu untuk benda yang kurang berbanding dengan hak dia nak buat tu. Jadi kata dia bahawasanya kalau adalah baca khutbah tu fardu kifayah sekalipun, maka sebenarnya telah tinggi martabat daripada segala fardu kifayah. Baca khutbah ni walaupun hukum dia fardu kifayah, tapi kalau nak banding, nak tewah dengan segala amal-amal hak fardu kifayah lain, dia tinggi. Banding hak sama-sama amal hak fardu kifayah. Jadi dia tu tinggi. Dia tinggi juga Maka dihubungkan dengan fardu ain. Dikiaskan dia tu dengan fardu ain, dihubung seolah-olah macam dekat sangat dia tu dengan fardu ain. Walaupun dia tu fardu kifayah, baca khutbah Jumaat ni fardu kifayah, tapi kalau nak banding dengan fardu kifayah hak lain, amal-amal hak fardu kifayah hak lain, dia tu hak tinggi sekali. Dia seolah-olah macam dekat sangat dengan fardu ain, maka dihubungkan dia dengan fardu ain. Kalau gitu memadai. Mana ambil tayamum kerana nak baca khutbah, tak jadi baca khutbah, nya buat semaya Jumaat pula tayamum tu boleh. Tu. Tak boleh. Apa tak boleh? Baca khutbah tu khutbah Jumaat tu hukum dia apa dia? Fardu kifayah. Semaya Jumaat fardu ain. Mana tinggi fardu ain dengan tinggi fardu ain. Jadi lepas niat nak buat benda kena nak naik kepada tinggi tak boleh. Dak gini. Walaupun dia tu fardu kifayah, khutbah Jumaat ni fardu kifayah, tapi kalau kita banding, kita tewah dengan semua hak fardu kifayah, dia hak tinggi sekali. Maka dia tu dekat-dekat fardu ain. Maka dengan sebab itu, maka dihubungkan dia dengan fardu ain. Seolah-olah dia tu macam fardu ain juga. Istimewa pula ada. Orang panggil nilai tambah, orang panggil. Lepas tu pula dia ada nilai tambah yang lain pula. Mana? Istimewa pula kata kil bahawasanya ia khutbah Jumaat tu ganti daripada 2 rakaatnya Jumaat. Zuhur asal dia zuhur 4 rakaat. Sembahyang Jumaat 2 rakaat, maka itu di sana ada khilaf ulama. Adakah Jumaat khutbah Jumaat tu ganti daripada 2 rakaat sembahyang zuhur ataupun tidak? Kata setengah ya, setengah kata tidak. Tu.
Jadi tak apalah, kata kengnya bahasanya khutbah Jumaat tu ialah ganti daripada 2 rakaat sembahyang zuhur. Maka di situ nampak-nampak tu. Jadi orang panggil campur, gabung dengan hak sana. Walaupun dia tu fardu kifayah, tapi fardu kifayah yang sangat-sangat tinggi. Sehingga orang panggil dekat dengan fardu ain. Tu. Pas pula campur dengan makna ni pula. Ada sebahagian ulama mengatakan khutbah Jumaat tu ialah ganti 2 rakaat zuhur. Kerana Jumaat tu makna ganti zuhur. Tu. Su'ila radhiyallahu an. Ditanya akan radhiyallahu an. Seorang bernazar. Ya, tak ada titik ni. Seorang bernazar. Seorang yang bernazar hendak semaya 10 rakaat. Bila dia menazar bermaknanya benda tu semaya tu jadi wajib. Tu bukan sunat lagi. 10 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat, 1 salam. Tu dia menazar begitu. Lillahi alayya. Bagi Allah Ta'ala di atas aku an usalliya asyarata raka'atin. Mana kull raka'ataini bi salamin. Tu. Dia wajiblah di atas aku, bagi Allah Ta'ala wajib di atas aku bahawa aku semaya 10 rakaat, yang mana tiap-tiap 2 rakaat salam. Tu dia menazar gitu. Maka kesukaran air lepas pada tu payah jadi payah air. Maka adakah harus ia sembahyang 10 rakaat dengan tayamum yang satu? 10 rakaat dengan tayamum yang satu bermakna berapa kali semaya? 5 kali semaya. Sebab apa? Sebab nazar dia tu dia takyin. Takyin ke mana? Takyin 2 rakaat sasalah. Jadi dia kena semaya 10 rakaat tu 2 rakaat sasalah. Apabila dia menazar tu makna dia buat syarat begitu, maka dia kena tu syarat tu. Jadi kalau dia kata semaya 10 rakaat, tidak kata 2 rakaat sasalah, tak ada gapo lah. Ni maknanya 2 rakaat sasalah. 10 rakaat pun tiap-tiap 2 rakaat tu 1 salam. Jadi boleh ke tak dia semaya tu dengan 1 tayamum? Sebab sekarang semaya tu dah jadi wajib. Sedangkan nazar-nazar ni boleh 1 kota dianya, power dianya ialah 1 fardu. Tu. 1 fardu maksudnya semaya 2 rakaat 1 salam, tu 1 dah. Kira. Tu. Atau disembahyangkan tiap-tiap 2 rakaat 1 tayamum. Ya semaya 1 rakaat mana 1 tayamum yang 1 atau disemayakan tiap-tiap 2 rakaat 1 tayamum, maka dijawabnya maka hendaklah ia sembahyang tiap-tiap 2 rakaat 1 tayamum. Tu. Jadi tak ada huraian, tak ada penjelasan. Dia jawab gitu je. Tu. Maksudnya ialah walaupun sembahyang nazar tu dia makna wajib juga, boleh sembahyang dengan satunya untuk 10 rakaat. Walaupun dengan 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat tu 1 salam. Su'ila radhiyallahu an. Maka jikalau seorang tayamum bagi sembahyang zuhur, maka disembahyangnya zuhur. Kemudian maka ia sembahyang bagi asar. Supaya hendak jamu dengan zuhur. Jadi tayamum bagi sembahyang zuhur, maka disembahyangnya zuhur. Kemudian maka dia tayamum bagi asar supaya hendak dijamak dengan zuhur. Dia sembahyang jamak takdim lah ni. Sembahyang jamak takdim, sudah sembahyang zuhur, dia tayamum pula untuk sembahyang asar. Tu. Sebab tak boleh 2 fardu 1 tayamum. Maka masuk waktu asar dahulu daripada mengerjakan asarnya. Tak dia nak semaya asar, masuk waktu asar. Tu. Telah batalah jamaknya. Tu dalam soalan. Ya dalam soalan pun dia ada rupa jawapan. Lepas tu hak tu lah. Hak letih tu. Soalan akhir tu dia nak tanya gapo tu, duk hurai. Ada juga pesim pertanyaan lagu tu. Tu. Orang hok kena tanya duk nanti dia nak tanya gapo ni. Tak habis lagi dia kecil orang nanya saya ni. Dia kona kok tu kona kan. Ni nak tanya gapo ni. Dek gap apa dah ni. Dek bagai dah. Jadi telah batallah jamaknya. Batallah jamak dia.
Dia tayamum untuk kali kedua untuk semaya asar. Tak ada semaya asar. Nah, sama ada duduk tengah tayamum lagi sudah tayamum dah. Tapi tak ada masuk tak ada dia semaya lagi asar, masuk waktu asar. Kalau begitu batallah jamuknya. Dia batal pula tayamum. Atau rupa soalan ni makna bela-bela orang panggil hurai. Nah, atau ia semaya asarnya tetapi pada pertengahan semaya masuk waktu asar, ataupun dia tayamum kemudian dia semaya asar, duk tengah semaya asar tu masuk waktu asar, ataupun habis waktu zuhur. Adakah dapat ditamamkan dengan tayamum itu atau tiada? Ditamankan semaya tu dengan tayamum tu atau tiada, pakai beradu. Tak jadi dah semaya tu misalnya. Maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahawasanya manakala masuk waktu yang kedua mana? Asar, isya. Nisbah kepada jamak takdim bagi zuhur, asar dan juga maghrib, isya. Manakala masuk waktu yang kedua sebelum lagi tamam asar, makna waktu yang kedua tu waktu asar lah. Batal jamuknya, dia tayamumnya. Jamuk batal, tayamum pun batal juga. Dia tayamum dah nak semaya asar ni. Sebab apa? Sebab tayamum mesti dalam waktu. Jadi dia kena tayamum semula lah, lepas tu semaya asar. Begitu. Jamuk dak dah, tak ada jamuk lah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Su'ila radhiyallahu an daripada tayamum kanuk-kanuk. Tengah tayamum kanuk-kanuk. Jadi tayamum kanuk-kanuk ni bagi maka balir ia lagi ia sembahyang. Jadi kanuk-kanuk ni tayamum dia tak jadi sembahyang fardu. Dia tak jadi sembahyang fardu kanuk-kanuk ni. Tu. Ini bermaknanya dia jadi sunat. Bermakna tayamum tu untuk sembahyang sunat lah, bukan sembahyang fardu. Tu. Jadi sudah tayamum tu nak sembahyang. Bawa molek nak sembahyang jadi balik dia. Maka balik sebelum lagi ia sembahyang dengan dia dengan tayamum saat ni akan sembahyang fardu. Adakah harus sembahyang dengan dia akan fardu atau tiada dengan dia dengan tayamum saat ni? Maka dijawabnya dengan bahawasanya tiada haru disemayakan fardu, hanya disemayakan sunat juga. Kan nak semaya juga, semaya sunat je lah, tak boleh semaya fardu. Sebab bila seorang kanak-kanak ditayamkan akan dia, sudah pasti ditayam tu untuk semaya sunat. Fardu dok kali. Sebab dia tak ada fardu lagi. Su'ila radhiyallahu an jikalau seorang tayamum kerana ia hendak sembahyang dengan dia dua fardu, sah bagi satu sembahyang jua. Awal-awal lagi mana dia dah niat dah, maksudnya kosak dia tayamum ni kerana nak sembahyang dua fardu. Tu. Dua fardu sah bagi satu sembahyang jua. Yakni sah disemayakan satu fardu jua. Yang pilihnya hok dia pilih hok mana sah daripada fardu. Kata ad-darimi tertentu hok salah mana daripada dua tu hok mana sah. Kata ad-darimi tertentu yang dahulunya. Apa yang muktamaknya? Darimi kata tertentu tertakyin ya ta'ayyanu. Mana as-sabiq, mana yang dahulu. Lepas tu kata orang lain dok tidak semestinya dahulu. Begitulah. Jadi apa yang muktamaknya? Hok muktamaknya siapa dia? Hok di sisi darimi ke ataupun hok lain? Maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahawasanya yang muktamaknya sah tayamumnya. Hok muktamak tayamum dia tu sah. Dia disemayakan apa yang dikehendaknya. Yang pertama atau yang keduanya. Maksudnya boleh pilih. Tidak tertentu. Kalau tertentu ya ta'ayyan itu makna wajib. Itu saja. Tak boleh nak pilih. Maknanya
yang dikandung yang pertama atau yang keduanya. Sekira-kira ada sudah masuk waktunya. Nih, waktu mana? Waktu yang kedua saat ni. Pada tak kalau ia tayamum tu. Sebab apa? Sebab syarat tayamum tu mestilah masuk waktu. Jadi kalau tak masuk waktu lagi untuk sembahyang kedua, maknanya dak lah. Tak boleh nak pilih tertentu yang pertama lah. Tu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an. Daripada seorang laki-laki, tentang seorang laki-laki atasnya hadas akbar. Dia berjanabah. Dan ketiadaan air tak ada, sudah hijau lah. Adakah baginya? Adakah harus baginya? Kalau bagi maksudnya harus. Adakah harus baginya ia seorang laki-laki saat itu? Ia tayamum dan ia sembahyang. Jadi dia tayamum tu daripada ganti daripada mandi junub. Tu tayamum kerana mandi junub lah. Janabah. Tu. Jadi ketiadaan adakah baginya ia tayamum, boleh ke tak dia nak tayamum? Ganti daripada mandi junub. Dan ia sembahyang lepas daripada dia tayamum, ganti daripada mandi junub, boleh semaya. Dan apabila ia semaya, hendaklah dibacanya Fatihah hanya. Adakah dia kena baca Fatihah saja je kok? Atau harus dibaca surah, mana surah? Ataupun boleh juga baca surah selain daripada Al-Fatihah. Dan adakah harus dia baca Quran di luar daripada semaya? Sudah semaya tu rasa rajin nak baca Quran. Boleh kalau dia baca Quran di luar semaya yang dia tayamum kerana janabah dan menyentuh mushafil Quran yang terhenti di atas kena ada air semaya juga tapi air itu tak ada, jadi dia tayamum. Dan menanggung akan dia, membawa akan dia akan mushafil Quran dan berhenti dalam masjid, al-muksufil masjid, berhenti dalam masjid. Dan apabila didapatnya air, dan jikalau masa yang panjang lama nak boleh dapat air tu, ia mandi dan diulangi semayanya. Maksudnya kalau lama masa orang panggil dia duduk tayamum tu, makna dia kena mandi dan dia kena ulangi semayanya. Itu soalan. Maka dijawabnya radhiyallahu an, wajib tayamum, wajib dia tu tayamum dia semaya. Dia berjanabah ni, dia berjanabah, jadi air tak ada, maka wajib dia tayamum. Tayamum tu ganti daripada mengangkat hadas besar dengan mandi lah, mandi hadas besar. Dah air tak ada, tak boleh nak mandi janabah. Wajib tayamum, ganti daripada mandi janabah. Dan sembahyang, wajib dia sembahyang dan membaca Quran dan surah. Quran dan surah. Makna surah, baca surah tu tidak wajib lah, maknanya boleh baca surah. Dan harus membaca Quran di luar daripada semaya dan di luar semaya tu tak ada lah dan tu. Dan harus membaca Quran di luar sembahyang. Baca Quran luar daripada semaya boleh. Dan menanggung mushaf, pergi mushaf, dan berhenti di dalam masjid boleh. Dan wajib ia mandi apabila dia dapatnya air. Tapi kalau dia dapat air tu, wajib dia kena mandi juga. Tu. Saat ni dengan tayamum saat ni. Dan jika terlama masanya dan diulangi sembahyangnya. Dan jika terlama masanya, yakni duduk tak ada air saat ni tu lama masanya dan diulangi sembahyangnya, jika ia tayamum pada tempat yang ghalib ada air padanya. Kalau tempat tu ghalib ada air, ghalib ada air, jadi dia tayamum saat itu maknanya dia kena ulangi semula semaya dia. Tu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an, daripada orang yang ketiadaan air dia tanah. Air nak ambil semaya tak ada, tanah nak bertayamum pun tak ada juga. Jadi adakah harus nak puyan ni. Puyan ni puyan hujan ni, jadi tanah nak cari tanah debu tu sukarlah, payahlah. Tu dia jadi berseluk.
Hok tanah berdebu pun kalau dah kena air begini, payahlah. Nak jadi berdebu tu. Air tak ada, tanah tak ada. Adakah harus ia sembahyang pada awal waktu? Sekira-kira tiada harap akan mendapat akan salah sesuatu daripada air. Akhirnya kalau dah tak ada juga air, tak ada tanah nak bertayamum, semayalah dia panggil semaya hormat waktu. Tu. Jadi sekarang persoalan dia adakah harus ia sembahyang pada awal waktu? Sekira-kira tiada harap akan mendapat akan salah sesuatu daripada air atau salah satu daripada air, atau tiada harus ia sembahyang malaikat sudah picit waktu, seperti orang yang mutahayyirah pada kiblat. Jadi air tak ada, tanah tak ada. Tu. Boleh ke tak dia nak semaya selalu? Makna dengan tayamum lah. Tu. Yakni sekira-kira tidak diharapkan akan mendapat salah satu daripada air atau tanah. Boleh ke dia nak semaya selalu? Jadi kalau kita tanya air, rasa-rasanya pah kemalai kaget. Batu pun lagu tu juga. Batu pula dah. Tanah pun lagu tu juga. Tak ada payah, tak ada juga. Tanah debu Jadi adakah kita tu tak harap dah nak dapatkan dua tahurah, dua yang boleh menyucikan ini, ataupun tidak ada harap lagi tu pun, maknanya boleh tayamum selalu dah. Tu. Jadi salah satu daripada air adalah harus ia semaya malaikat sudah picit mana, atau dia harus dia semaya malaikat sudah picit waktu, seperti orang yang mutahayyirah pada kiblat, tercengang-cengang pada arah kiblat. Tu. Dan daripada orang yang ketiadaan tahura ini, dua alat penyuci air dengan tanah, adakah harus membaca ayat di dalam khutbah ataupun tiada? Baca khutbah juga jadi dia tak ada asmayalah. Boleh kalau dia tu baca ayat Quran ataupun tiada? Maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahawasanya tiada harus ia semaya selama ada harap akan dapat akan salah sesuatu daripada tahura ini, dua alat yang air ataupun tanah, di dalam waktu dalam waktu. Jadi maksudnya kalaulah tidak diharap, jawab dia. Jawab makna jawab ke soalan serta memberi dah bayangan jawab tu. Tu. Penanya tu dah beri dah bayangin jawab tu. Maka tu jika dapat selama ada harap akan dapat salah sesuatu daripada tahura ini di dalam waktu, maka jika sudah putus harapnya daripada yang demikian itu, hendaklah semaya mutlaqah, yakni sama ada awal waktu atau akhirnya akhir waktu. Tu. Tapi kalau ada harap dapat tanah kau, dapat air kau, maka ditangguhkan kepada masa tu, dalam waktu dah. Jangan semaya selalu. Dan adapun orang yang ketiadaan tahura ini, dua alat yang menyuci, itulah air dan juga tanah, jika tiada segala kaum, mana kumpulan jamaah dapat tahura ini, dapat air kau ataupun tanah, sekaliannya dua-dua tu dah tertentulah atasnya khutbah, terpaksa kena baca khutbah, tertentu atasnya khutbah, masuk orang lain tak boleh nak baca. Tu tertentu di atas diri dia je. Maksudnya orang lain tak pandai, tak boleh, tak cukup syarat. Dan padahal ia junub, dia berjanabah, dia ni junub, orang yang berjanabah. Jadi nak baca khutbah lagi mana dia berjanabah ni. Tapi sebenarnya orang lain tu dah ada bukan dia saja padahal ia junub maknanya tertentu atasnya, maksudnya dia lah hak boleh baca khutbahnya, orang lain tak boleh. Dia hak boleh baca khutbah, orang lain tak boleh baca, mana tak pandai dan pada hadiahnya dalam keadaan berjanabah. Tu macam mana kalau begitu dibacanya akal ayat dibacanya akal ayat kerana terhenti sahih, mana sah khutbah dengan dia dengan ayat, kena bacalah ayat Quran walaupun berjanabah sekalipun. Tu.
Su'ila radhiyallahu an, apabila ada seorang wati isterinya. Apabila seorang itu dia wati akan isteri dan takut hendak pergi ke hammam, kepada hammam. Bila dia wati isterinya, nama dia tu al-junubu, seorang yang berjanabah. Tu. Bila dia berjanabah, wajib dia kena mandi janabah. Tu. Sebab apa tu wajib? Kerana nak semaya, nak baca Quran. Dan takut hendak pergi ke hammam, bilik mandi, air panah. Maksud mana nak pergi mandi janabah tu lah. Supaya mandi padanya, pada hammam tu, takut nak pergi ke hammam. Sebab apa pula takut ada hatu mengosek lah tu. Ataupun apa-apa. Keluar mandi padanya, keluar waktu. Jadi supaya mandi padanya keluar waktu. Jadi dia takut jadi keluar waktu. Kalau dia pergi semaya pada hammam, dia takut keluar waktu sebab hammam tu jauh. Kalau dia tayamum, dia tayamum ganti daripada mandi wajib itulah. Adalah dia tu semaya. Atau takut akan mencuri akan hartanya. Sebab apa? Sebab tukang rumah dia buka di atas zinc, dia buka atas dapur tu. Pintu pun dia sendar-sendar begitu je. Jadi pintu daripada ruang tamu nak pergi dapur tu, dia pintu tak ada dalam pintu. Memang dah sengaja dimula lagi buat gitu. Nak tidur malam kau nak tinggal kat Allah. Kalau ada orang mengukah masuk kat boleh berdoa tu. Jadi takutlah kitanya tapi tak apalah, pagi tadi dia mari dah. Mari pasal pintu pagi tadi. Tu. Jadi dia nak tinggal, takut orang curi ni macam dia tu dalam safar kau misalnya dalam safar kalau kita sorang agak payah. Nak pergi tanah pun beg besar. Nak bawa beg air tu. Jadi masyarakat tu nak rakan tu. Jadi dia nak tinggal, nak pergi mandi wajib nak pergi mandi wajib nak pergi mandi dia jimuk dengan isteri dia, jadi dia berjanabah. Tu kata kat jimuk dengan isteri tu, nak ayat kata dia tu berjanabah. Tu je sebenarnya. Lepas tu kena mandi janabah. Jadi kalau dia pergi tempat boleh mandi tu di hammam kau misalnya dia bimbang di atas harta dia atau seteru dipukul akan dia. Tengah jalan ada orang duduk tunggu dah. Nya pakai katok godel lah tu. Atau takut disemburkan serbannya. Disambarkan serbannya kok. Ataupun disemburkan serban. Adakah ia tayamum? Disembur akan serban dah deh, serban dah serban disembur, lalu disambar ni dia adalah situasi begini tapi zaman kita tu tak ada sambar serbannya. Curi lah juga disambar akan serbannya, curi. Orang ambil juga serban dia Hampak apa dia ambil serban. Lah serban ni serban hok mahal hok special Adakah ia tayamum? Bukan tak ada air air tu ada hammam tu, kalau dia pergi takut pergi berjalan tu ambil masuk menyebabkan dia tu ambil waktu dulu. Kalau dia tayamum ganti daripada mandi janabah saat ni tu dia semaya dalam waktu. Ataupun takut ada orang mencuri barangan dia, harta benda dia ataupun serban dia, maka adakah ia tayamum? Soalan, adakah dia tu tayamum? Adakah boleh dia bertayamum dan disembahyangnya seorang tu pada rumahnya? Dia tayamum ganti daripada mandi wajib tu dah, dia sembahyang di rumah. Kerana takut luput waktunya. Luput waktu kerana nak pergi kepada hammam saat ni ambil masuk. Dan tiada orang lain dan tiada ulang lagi atasnya. Makna tak wayah ulang. Itu salah. Jadi ada makna boleh kalau dia tu semaya dengan tayamum. Dia kalau dia semaya tayamum tu wajib kena ulang semula ke tak? Atau tidak? Maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahawasanya tiada harus ia tayamum. Tak boleh tayamum. Dia semaya. Bahkan jikalau diketahui dengan ada manik
yang hissi, yang zahir, yang nyata. Tiada hilang dahulu daripada waktunya. Tu cara ibarat dia lagi tu dah. Tapi kalulah dia tahu, dia yakin bahawasanya manik yang bahasa isi. Manik ni perkara yang menghalalkan dia pergi mandi tu. Sebab masalah sekali dia nak mandi janabah. Jadi jikalau ketahui dengan ada manik yang hissiyun, yang tera-tera ya jahar, manik yang menghalal dia tu pergi mandi, tiada hilang dahulu daripada waktunya. Benda yang menghalal dia tu orang panggil untuk nak pergi mandi tepat ada air saat ni tu itu tidak akan hilang sehinggalah habis waktu. Tu hendaklah ia tayamum. Kalau begitu bolehlah tayamum. Tu saat ni dia kata mula-mula tak boleh tapi seandainya dalam keadaan begini, hendaklah mana tiada hilang orang panggil dahulu daripada waktunya, hendaklah ia tayamum dan semaya, dan tiada diulangi lagi semaya, yang tak payah ulang dah. Tu Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang tentang seorang ada pada tangannya luka, tiada ada jabirahnya. Luka dia tu dia tak letak jabirah, tak ada pembalut, dia pakai dah begitu je. Maka dibasuhnya segala anggotanya yang sahih, hak sihat, dan ia tayamum bagi lukanya. Jadi adakah wajib atasnya diulangi semayanya atau tiada? Ataupun tak wajib ulangi. Sama ada ia di dalam negeri ghalibnya atau air, sama ada ia tu di dalam negeri, satu tak dia ghalibnya ada air atau tiada. Ghalibnya ada air ataupun tiada tu. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu, hendaklah ia tayamum bagi sakit itu jika tiada yang menutupkan pada anggota tayamum. Tiada wajib atasnya ulankan sembahyangnya dengan sabab yang tersebut itu, sekira-kira tiada yang menghukumkan bagi keduanya. Maka tiada yang menutupkan pada anggota tayamum. Jadi hendaklah ia tayamum bagi sakit itu jika tiada yang menutupkan pada anggota tayamum. Tiada wajib atasnya ulangkan. Maksudnya kalau ada penutup wajib kena ulang. Penutup jabirah tak ni? Kalau tak ada penutup tak wajib ulangilah semayanya dengan sebab yang tersebut itu. Sekira-kira tiada yang menghukumkan bagi keduanya. Tengok datah lagi tu. Daripada seorang adalah tangannya luka, tiada ada jam. Tu keduanya klik kepada mana? Sama ada di dalam negeri ghalibnya ada air atau tiada. Tu tidak ambil kira tu. Tu itu kira-kira tiada yang menghukumkan bagi keduanya. Maksudnya hak mana negeri tu ghalib ada air ke ataupun tiada ghalib ada air, tu tidak ambil kira tu. Qala musannifu rahimahullah taala, su'ila radhiyallahu an, daripada orang musafir mengambil bekal air, dia bawa mengambil bekal tu, maksud bawa dia bawa bekal air. Bekal air saat itu kerana takut dahaga binatang yang muhtaram, seperti binatang peliharaan, binatang yang dimuliakan, yang hormati. Jadi dia bawa bekal air itu kerana takut dahaga binatang yang muhtaram. Pada lagi akan datang, bukan selalu dak takut dahaga tu. Takut dahaga tu pada masa akan datang. Tu. Bukan takut dahaga hok lon ni dak, bukan dahaga hok sekarang. Tu. Dan kemudian daripada sampai kepada tempat didapat airnya itu, airnya lebih daripada minum yang tersebut itu, dia tayamum dia semaya itu makna dia tayamum lah. Air ada tapi nak beri minum kepada binatang yang muhtaram.
Air tu kalau ambil air semaya tak boleh minum lah binatang tu. Binatang yang muhtaram tu. Jadi dia tayamum air tu kepada binatang saat ni yang muhtaram. Tu binatang yang muhtaram pada lagi akan datang, dan kemudian daripada sampai kepada tempat didapat airnya lebih daripada minum yang tersebut tu. Tu. Maka nyatalah salah sangka akan qadarnya. Maka adakah lazim ia qada masuk ia semaya dengan tayamum atau masuk dengan qadar air. Ismaya masuk tu qadar air yang lebih daripada kifayah, yakni qadar lebih airnya jua. Sehari apa qadarnya. Tu. Apa qadarnya sehari. Jadi dia bawa bekal air. Bawa bekal air ni, kemudian bekal air tu untuk kegunaan binatang yang muhtaram, dia bawa sekali lah. Jadi kalau dia minum air tu nyanyo dah kepada binatang tu, jadi dia tak minum lah. Jadi jangka areanya maksudnya air tu cukup-cukup ngam-ngam. Orang panggil perjalanan tu. Lalu dia pun tayamum lah, sebab air tak ada. Air ada tapi untuk digunakan beri minum kepada binatang muhtaram. Tu boleh. Jadi dia pun tayamum, kemudian semaya. Tu. Tiba-tiba sampai ke tempat air lebih lagi. Salah. Sangka dia tu salah. Tu. Jadi apa dia ni? Dia tanya adakah qadar, jadi dengan masa dengan tayamum atau masa dengan qadar air yang lebih daripada kifayah, yakni qadar lebih airnya. Jawab jua sehari apa qadarnya. Tu. Maka dijawabnya bahawasanya lazim akan dia mengqada masa yang lebih air daripadanya jua. Tu. Maksudnya bila dia safar ke tempat, dia safar saat itu, air ada lebih lagi. Tu. Lebih banyak mana? Kita katalah air sebotol 1.5 tu. Jadi air sebotol 1.5 tu, kalau ambil air semaya, mana qadar dia bukan kira sesuatu dak. Dalam sehari tu dia kita kira qadar kita guna untuk ambil air semaya 5 kali sehari semalam ni, kita guna air banyak mana. Gitu. Takdirnya. Jadi kalau 1.5 tu cukup qada sehari semalam ataupun berapa kali semaya. Tu kena qada. Tu. Kalau kita kata makna 1.5 air tu maksudnya dia lah kita kata semaya untuk 4 waktu. Dengan bahawa boleh makna seorang itu boleh makna tidak batal air semaya dia sampai kepada satu waktu. Kemudian dia sebotol air tu dia ambil air semaya tu. Maka itu ialah dia kena qadanya. Qadah lebih air saat ni. Dengan kegunaan sehari kita guna untuk ambil air semaya tu, banyak tu dia cukup ada 5 kali semaya. Jadi kalau dia cukup, katakanlah kalau cukup bermakna 5 kali. 5 semaya kena qada. Tu. Jadi qada tu qadar air yang lebih tu. Qadar air lebih tu boleh pakai lama mana untuk semaya. Tu. Maka dijawabnya bahawasanya lazim akan dia mengqada masa yang lebih air daripadanya juga. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada orang yang musafir di laut. Ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'mal.
faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd, faqala Syekh al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mana ni? Wal ilmu al-ijmali lada ba'din kafa faqalla ma yujadu li syartin tifa. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, kita kapuh selalu. Nah, wal ilmu lil mujizi bermakna al-ijazah. Dan bermula ilmu bagi mujiz dengan makna ijazah. Mujiz orang yang memberi ijazah, tapi dengan makna ijazah. Al-ijmali yang bangsa ijmal sahaja. Tu ilmu secara ijmali. Wahwa al-ilmu al-ijmali tu annahu bahawasanya rawi itu yarwi syai'an, dia meriwayatkan akan sesuatu. Wa anna makna ijazatih, dan bahawasanya bermula makna ijazahnya al-syekh al-mujiz lizalikal ghair, bagi orang yang lain itu ialah iznuhu lahu fi riwayati zalika syai'an. Jadi bahawa makna ijazahnya syekh bagi demikian itu bagi demikian itu al-tilmiz al-ghair ialah al-ghair itu makna tilmiz lah, belajar bagi orang lain. Demikian itu ghair ialah iznuhu lahu fi riwayati dzalika syai', ialah memberi izin akan dia memberi izin akan dia akan rawi lahu baginya memberi izin nyonya syekh, memberi izin nyonya oleh syekh lahu baginya bagi rawi fi riwayati dzalika syai', pada meriwayatkan demikian itu syai' anhu daripada syekh bi tariqil ijazah, daripada dengan tariq ijazah al-ma'hudati yang telah dimaklumi, diketahui. Tu. Jadi ilmu ijmali tu. Maksudnya sudah memadai. Kerana orang panggil makna, orang panggil ijazah tu ialah izin dia baginya, bagi al-ghair atau bagi muridnya pada meriwayatkan demikian itu syai' atau makna hadis. Lada ba'd, di sisi setengah orang, setengah daripada ulama. Siapa dia? Ba'dun ni setengah daripada wahwa Abul Fathi Al-Ya'muri Ibni Sayyidin Nas. Itu Abul Fathi Al-Ya'muri. Siapa dia? Ibnu Sayyidin Nas, anak bagi penghulu manusia. Tu ni. Jadi lada ba'din tu siapa dia? Abul Fathi Al-Ya'muri Ibnu Sayyidin Nas. Kafa, mencukupi dah. Boleh dah. An yakunal mujizi, daripada bahawa adalah mujiz itu, orang yang memberi ijazah itu, aliman, ialah yang mengetahui bima'na al-ijazati, dengan makna ijazah al-ilm al-tafsiliyah, akan sebagai ilmu tafsili. Bima ruwiya min ma'rifatil lafzih, bima rawa. Jadi ijazah akan orang panggil ilmu tafsir itu bima rawa, dengan barang yang dia riwayat. Juga tu dengan barang yang dia riwayat min ma'rifatil lafzih, daripada mengetahuikan lafaznya, wa ma'anihi, dan juga makna-maknanya.
Lafaznya mengenai lafaz ruya tu. Daripada mengatakan lafaznya lafaz maruya, yakni al-marwi lah mana hadis tu. Wa ma'anihi, dan juga makna-makna maruya. Enggak dia maruya hadis tu lah. Wa ma yata'allaqu bi ahkamil ijazah, dan juga barang yang bertakluk dengan segala hukum-hukum ijazah. Tu. Syarat dia nya ialah aliman bil ijazah tu. Secara ilmu ijmali sahaja cukup dah. Dengan makna sana ni. Jadi faqallama, maka sedikitlah yujadu, didapati ay ala hadzal qauli, sedikitlah didapati, artinya di atas qaul ini. Wa qalu li syarat, wa qallama yujadu li syarat ay syaratul lil ijazah, syarat ijazah yata'allaqu bi qawlihi, yang bertakluk dengan katanya intifa, yakni anna bana sayyidil nasi qala kama fi muqaddimatil Qusullani. Aqallu maratibil mujizi, sekurang-kurang martabak mujiz, orang yang mengijazahkan. Sekurang-kurangnya martabat dia apa dia? An yakuna aliman, bahawa adalah dia nya. Dia tu syarat dia nya ialah kena alim bimakna ijazah, dengan makna ijazah tu al-ilmal ijmaliyah, akan sebagai tuntutan iman yang ijmali sahaja. Tu min annahu rawa syai'an, daripada bahasanya seorang itu makna dia tu meriwayatkan akan suatu. Wa anna makna ijazatihi, dan bahawa makna ijazahnya al-mujiz. Al-mujiz itu makna syekh lah. Apa makna ni ijazah al-mujiz? Lizalikal ghair, bagi demikian itu orang lain saat itu, fi riwayati zalika syai'. Ni ada jatuh ni. Tengok taklid dia angka nombor 1, dia kata ni hakadha ibaratul muqaddimah wa la'alla lafza idhnuhu lahu tu saqata, gugur. Jadi ni patutnya wa anna ma'na ijazatihi li zalikal khair idhnuhu lah. Gitu. Rasanya makna ijazahnya seorang guru tu li zalikal khair, bagi orang lain itu ni, maksud dia nya ialah idhnuh, mengizinkan oleh dia mengizinkan oleh dia lahu, baginya itu sakoto, gugur. Tu gugur pada ibarat tu, tak ada jatuh. Wa anna ma'na ijazatihi li zalikal ghair idhnuhu lahu. Tu jatuh tu perkataan. Ialah izinnya syekh baginya, bagi murid atau mana bagi mujiz. Tu. Itu mana? Makna ijazah seorang syekh bagi orang yang lain tu maksud seorang lah. Maksud dia ni kau dia, yakni mengizinkan. Tu dia ada dua makna. Ijazah tu ada kelas, satu dengan makna al-ikhbar, satu lagi dengan makna al-idhnum, berizin. Jadi makna ijazatihi li zalikal ghair idhnuhu laha, itu jatuh. Boleh tengok di bawah. Taklid dia di bawah. Ialah izinnya syekh lahu, baginya, bagi rawi ataupun bagi mujiz. Izin ke dia fi riwayati zalika syai'i anhu, pada meriwayatkan demikian itu suatu daripada syekh. Maksud dia ijazah kepada seorang murid itu, maksud dia beri izin murid itu meriwayatkan daripadanya. Tu.
bi tariqil ijazati, dengan tariq ijazah. Keizinan dia tu ialah dengan cara ijazah. Cara ijazah. La al-ilma tafsiliyah, bukan ilmu tafsili. Maksudnya qada ilmu ijmali sahaja. Bima ruya, dengan apa yang diriwayatkan. Makna tahu secara tafsili tidak. Au bima yata'allaqu bi akamil ijazah, ataupun dengan barang yang bertakluk dengan hukum-hukum ijazah. Itu bima ya ta'ala atau kepada maruya. Ataupun dengan barang yang bertakluk dengan hukum-hukum ijazah. Wa hadzal ilmu al-ijmaliyu, bermula ini ilmu ijmali, hasilun, hasil dia fi ma ra'aina, pada barang yang kami melihat akan dia. Akan dia tu min awamir ruwa, daripada orang-orang awam rawi, daripada yang awan-awam, daripada segala rawi. Fa inin hatta wa rawin fil fahmi, maka sekiranya terturunlah, mana gendah pemikiran fil fahmi, terturun oleh rawi pada faham, en hadhihi darajah, daripada ini darajat, dia tak boleh nak faham. Wala ikhalu ahadan, dan aku tak pernah melihat. Wala ikhalu mana la azunnu, aku tidak sangka, tidak menyangkakan bahasanya ada satu orang yang hatu, yang terturun, maksudnya turun, duduk bawah, en idraki hada, daripada mendapatkan akad ini, yakni memahami akad ini. Idza urifa bih, apabila dikenali dengannya, fala uhsibu, maka aku tidak mengirakan akan dia. Ahlan fala uhsibuhu, dan aku tidak menyangka akan dia amalan kerana beramal. Wala ikhalu ahadan yanhatum an idraki hadha idza urifa bih fala uhbisuh, maka tidaklah aku mengira akan dia, maksudnya tidak lalai. Ahlan yakni an idraki hadha idza urifa, apabila diketahuilah dengannya, dengan hadza tu, fala uhbisuhu, dan aku tidak hasibu, dan aku tidak dapat mengirakan akan dia. Ahlan li'an yutahammala anhu, supaya ditanggungkan daripadanya, daripada rawi itu, bi ijazatin, dengan ijazah, wala samain, dan juga tidak sama. Tu wa hadzal ladzi asyartu ilaihi, dan inilah al-mazkur sani, ialah yang aku isyaratkan kepadanya, kepada hadzal ladzi min at-tawassu'a, daripada hal yang meluas-luaskan, fil ijazati, pada ijazah. Huwa tariqul jumhur, dia adalah meluah-luahkan pada tarik jumhur ini, ialah mazhab jumhur. Tu qala al-Qustullani,
Berkata oleh Qustulani, qala syekhuna, telah berkata oleh guru kami yakni As-Sakhawiyah, wa ma adahu min at-tasydid, dan mana-mana barang yang adalah daripada tasydid, maknanya bersungguh-sungguh kacau terik berdoa ni, fahuwa munafin lima, fahuwa munafun, maka ianya ni menafikan bagi-bagi juwizat, bagi bare yang diharuskan al-ijazatu lahu, diharuskan ijazah tu baginya, min baqa'i salsalati, kerana kekal, maknanya silsilah rantaian. Tu na'am, ya, betul lah kata begitu. La yushtaratu at-ta'ahula, tidak disyaratkan, tidak disyaratkan hal itu, mana at-ta'ahula, mana menjadi ahli min hina tahammuli, ketika dia tu ambil hadis, masa dia ambil hadis. Walam yakul ahadun bil adai biduni, dan saya tak biasa dengar walam yakun ahadun bil adai biduna an tatahaqqaqa fihi syurutul rawiyati lil hadis, dan tidak berkata oleh seorang pun minal muhaddisin, wa bil adai, dengan ada menunaikan bil adai biduni, mana menunaikan hari itu tanpa bahawa tatahaqqaqa, mana tahakkuk juga, mana fihi, padanya an tatahaqqaqa fihi fi badani syurutu ar-riwayatu, beberapa syarat riwayat. Kerana apa tu? Kerana lil hadisi, kerana ada hadis. Wa alaihi, dan di atasnya wa alaihi wa in jaraina alaihi, wa alaihi ay al ilmil ijmali, di atas ilmu ijmali ni yuhmalu qauluhun, ditanggunkan akan perkataan mereka itu. Ajartu riwayatin, ditanggungkan perkataan mereka itu muhaditsin, ajaztu riwayata kadza bi syartih, aku ijazahkan akan riwayat bagian-bagian dengan syaratnya, syarat kadza tu. Wa minhu subutul marwi, dan yang seterusnya subutul marwi, sabitlah oleh marwi. Marwi makna hadisnya min hadis Zufur. Mana? Wa minhu wa min syartih. Syartih tu. Riwayatan kaza bi syartih, dengan syaratnya, syarat kaza tu, dengan syarat kaza. Wa minhu, semua daripada syartih, daripada syaratnya, subutur marwi, mana sabit oleh marwi. Marwi itu maknanya hadis itulah. Min hadisil mujiz, daripada hadis mujiz, hadis syekh tu, hadis dia sendiri. Wa qata qaddama, sesungguhnya telah terdahulu syartur rawi, oleh syarat rawi. Itu sebenarnya sudah terdahulu dah. Ni nak apa ingat balik ni. Summa akhaza fi bayani lafziha faqala, kemudian mengambillah dia pada menyatakan lafaznya. Menyatakan lafaznya. Syartur rawi thumma akhadha fi bayani lafziha, ijazah ni. Mana lafaz-lafaz yang gunakan. Faqala, maka berkatalah ia ni, bil lafzi au bil khati duna sababi, ila akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.